Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perbincangan kita dalam syarah kepada kitab Hisnul Muslim ataupun Perisai Muslim. Kenapa dinamakan perisai? Kerana bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi SAW ini akan melindungkan manusia daripada bala bencana, daripada godaan syaitan, dan sekaligus ianya melindungi manusia daripada api neraka, insya-Allah taala. Jadi sebelum daripada kita masuk kepada kitab kita, perbincangan seterusnya dalam mukadimah kepada syarah Abu Anas kepada Perisai Muslim ini, iaitulah kita akan buat satu khulafah ataupun ringkasan dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyid. Dalam kitab Wabil ini telah disebut sebanyak 60 kelebihan zikir. Berapa puluh? 60 kelebihan. Jadi kita cuba tengok cakap mana yang tempat. Kelebihan yang pertama, zikir ini akan menolak, menghalau syaitan dan mengalahkannya. Mana dengan kita buat zikir, syaitan akan kalah. Nak lawan syaitan ni tak boleh lawan dengan pedih. Bukan boleh lawan dengan meriah, dengan roket, tak ada. Dia boleh lawan dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita banyak berzikir, maka kita boleh lawan syaitan. Itu kehebatan zikir. Sebab tu dia panggil senjata, doa ni senjata. Yang kedua, berzikir akan mendapat keredaan Allah. Mendapat keredaan Allah. Yang ketiga, menghilangkan duka cita, susah hati, keluksah dalam diri seorang manusia. Inilah ubatnya. Dia manusia duk cari benda, duk cari dadah, duk cari gas di sana apa? Kerana tak jumpa ubat. Ubat dia duk dizikir. Lagi kita banyak susah hati, lagi kuat berzikir kita kepada Allah SWT, inilah ubat, penawar. Yang keempat, zikir juga menguatkan hati dan tubuh badan. Tak payah cari tukar ali. Tak payah. Padan dengan zikir. Yang kelima, zikir menjernihkan, menceriakan muka dan menjernihkan hati. Nak suruh hati kita ni jernih, banyak zikir. Muka kita bakal jadi ceria orang banyak zikir. Dia tak ada cerita. Bila orang tak ada cerita, dia senyum saat senang. Yang keenam, zikir juga membawa rezeki. Nak rezeki banyak, kena zikir kuat. Yang ketujuh, zikir ini akan memperhiaskan orang yang banyak berzikir dengan kehebatan dan kemanisan. Orang tengok dia ni, oh hebat dia. Kalau itulah kita tengok orang-orang syekh-syekh kita, dia kata, oh, hebat tu syekh. Hebat tu bukan sebab dia berani gagah pedabat, tidak. Kerana kekuatan jiwa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang nampak dia hebat, nampak takut. Kita sekarang ni orang tak takut sebab kita zikir pun tidak. Siapa nak takut kita? Kita takut orang pula. Yang ke-8, zikir juga akan mewarisi mahabbah, rasa cinta sayang kita kepada Islam. Yang ke-9, zikir juga akan membawa kita kepada martabat al-muraqabah. Merasai kita ni sentiasa di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia panggil maqam al-ihsan. Kerana bila orang sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, takkan dia nak buat apa nama maksiat. Itu dia panggil maqam al-ihsan. Peringkat yang teratas. Yang ke-10, zikir akan membawa seorang itu sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak zikir, astagfirullah, subhanallah, mana kita ingat kembali kepada Allah. Yang ke-11, zikir juga membawa seorang itu hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat mana banyaknya zikir, setakat itulah kehampiran, dekatnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setakat mana kekuatan zikir dia. Yang ke-12, zikir juga membuka pintu-pintu yang besar daripada pintu makrifat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak dia berzikir, bertambahlah pengenalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-13, zikir juga akan menjadi seorang itu merasai hebat, gerun, muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana zikir ini telah menguasai hatinya untuk merasakan perkara yang sedemikian. Yang ke-14, zikir ini menjadikan seorang itu sentiasa menyebut nama Allah. Allah Ta'ala sebut dia, fazkuruni azkurkum. Allah Ta'ala kata, mu sebut aku ingat pada kamu. Dia nak suruh Tuhan dia sebut kita banyak, maka dengan kita berzikir. Yang ke-15,
zikir juga menghidupkan hati seorang. Kita yang kita tidak rasa kemanisan ini, kenapa? Sebab apa kita tak rasa manis beribadat kepada Allah? Sebab apa? Kenapa? Sebab hati dia sudah mati. Tua dia hidup, nasi buku, 2 buku pun habis. Tapi hati dia sudah mati. Kata ulama, az-zikru lil qalbi, zikir ini nisbah kepada hati seorang manusia itu seperti air, ikan dengan air. Seperti air dengan ikan. Zikir dengan hati manusia seperti ikan dengan air. Bagaimana keadaan ikan kalau dia tidak duduk dalam air? Hidup ke ikan? Tak hidup. Demikianlah hati manusia yang tidak berzikir kepada Allah SWT, hati dia akan jadi mati. Tua dia hidup, tapi hatinya mati. Tak nampak Allah. Tak mengenali itu apa itu Allah SWT. Yang ke-16, zikir adalah makanan hati dan ruh. Yang ke-17, zikir membawa hati seorang manusia itu bersih daripada kotoran. Karat yang ada di hati manusia, macam mana nak gilak dia? Dengan zikir kita menggilakkan hati. Jadi huraya dia panjang, kata sini, sebab hati ini jadi berkarat. Hati jadi karat sebab apa? 2 perkara. Bil ghaflati wal tan. Hati manusia ni berkarat dengan sebab lupa, lalai kepada Allah dan sebab dosa yang dia buat. Untuk nak menggilap hati, nak bersih hati baca apa? 2 perkara juga, iaitu bil istighfar wal zikri. Istighfar dan zikir membersihkan hati, lupa, lalai dan dosa mengkaratkan hati. Jadi kita kena sentiasa basuh hati kita. Yang ke-18, zikir ini akan menghilangkan, mengikis kesalahan-kesalahan manusia dan digantikan dengan kebaikan. Yang ke-19, zikir menghilangkan rasa kesunyian, terasingnya seorang hamba itu dengan Allah. Rasa kita jauh. Dengan kita berzikir, kita rasa kita dekat. Yang ke-20, apa yang disebut oleh seorang hamba. Bila dia sebut Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka zikir ini juga akan menyebut nama orang ini apabila dia dalam keadaan kesusahan. Yang ke-21, seorang hamba itu apabila dia menghampirkan diri kepada Allah dengan zikirnya, waktu dia senang, Allah Subhanahu Wa Taala akan kenal dia waktu dia susah. Yang ke-22, zikir akan melepaskan seorang itu daripada azab Allah. 23, zikir menjadi sebab turunnya rahmat Allah, turunnya ketenangan. Majlis zikir dilingkungi dengan rahmat Allah. Para malaikat akan bersama dalam majlis zikir, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menyebut nama orang-orang yang berzikir. Yang ke-24, zikir menjadi sebab lidah seorang itu sibuk dengan berzikir, menyebabkan dia terlupa, bebas daripada mengumpat, menguji orang, bercakap dusta, cakap tak baik dan sebagainya. Sebab lidah kita ni, kalau dia tak sibuk dengan zikir, dia akan sibuk dengan benda lain. Sibuk dengan nak menyanyi, sibuk dengan nak sebut hal orang, macam-macam benda lagi dia akan buat. Dia buat perangai. Yang ke-25, majlis-majlis zikir ini merupakan majlis yang disertai oleh para malaikat. Sebaliknya majlis-majlis lagu, majlis-majlis yang leka, lalai, tak menyebut nama Allah Ta'ala ini, itu dia panggil majalisus syayatin, majlis syaitan. Jadi kita tengok, kita nak duduk majlis mana hari ini? Nak majlis zikir, majlis malaikat, atau nak masuk dalam majlis syaitan, wal'iyadzubillah. Yang ke-26, zikir juga akan membawa kebertuhan kepada orang yang berzikir. Dan dia juga menyenangi orang-orang yang duduk bersama-sama dengannya. Yang ke-27, zikir memberi keamanan pada seorang hamba daripada merasai penyesalan pada hari kiamat. Hadisnya akan kita baca nanti. Yang ke-28, berzikir disertai dengan tangisan dikala kesunyian seorang diri, menjadi sebab
seorang itu akan duduk di bawah bayangan arasy Allah pada hari kiamat nanti. Pada hari yang tidak ada bayang pada hari. Yang ke-29, orang-orang yang sibuk dengan berzikir. Orang yang sibuk dengan berzikir, apa dia dapat? Menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pemberian yang sebaik-baik permintaan pada masa itu. Jadi kalau kita sibuk dengan zikir, kita tak sempat nak minta. Orang lain duk minta, ya Allah, nak ni, kita tak minta sebab duk sibuk zikir. Kata Nabi SAW, Allah SWT akan pilih permohonan yang paling baik pada hari itu, diberinya kepada orang yang berzikir. Itu kelebihan dia. Yang ke-30, zikir merupakan ibadat yang paling ringan. Simple, ringkas. Betul tak? Zikir ni ibadat yang paling ringan sekali. Nak semaya kena bangun, diri, rokok, sujud. Nak puasa, lapar. Nak apa lagi? Zikir, tak ada apa. Sebut nama Allah SWT dengan lidahnya dan diikuti dengan hati. Maka dia menjadi ibadat yang paling mudah, yang paling simple. Tetapi kedudukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-31, zikir adalah merupakan tanaman syurga. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, syurga ini Allah Ta'ala bagi kepada seorang hamba dia, kosong, tanah kosong. Macam kita nak buat kebun, ambil tanah kosong, tak ada apa. Bila kita berzikir, siapa dia kata Subhanallahil Azim wa bihamdih, sekali, sepokok telah tumbuh dalam tanah dia, dalam syurga, dalam kebun dia. Lagi banyak kita zikir, lagi lebat. Yang ke-32, pemberian dan limpah kurnia Allah SWT yang dijanjikan ke atas zikir. Ini mengatasi amal-amal yang lain. Yang ke-33, orang yang berkekalan dengan berzikir, sentiasa berzikir pada Allah SWT, yujibul aman min lisani. Dia akan mendapat keamanan daripada lidah dia, daripada mencerca orang dan sebagainya. Yang ke-34, zikir juga yusayyirul abdu wa ala firashihi. Menjadikan seorang itu mengembara sedangkan dia duduk di atas tilam dia. Kita duduk atas tilam tapi kita mengembara, berjalan ke sana ke sini. Kerana zikirnya akan berjalan. Yang ke-35, zikir menjadi cahaya kepada orang yang berzikir di dunia dan cahaya dalam kuburnya serta cahaya sewaktu mereka bangkit di mahsyar nanti. Zikir bawa cahaya. Yang ke-36, zikir dipanggil ra'sul usul, kepala modal dalam ibadat kita ni zikir. Yang ke-37, zikir menghimpunkan amal-amal yang terpisah dan memisahkan perkara yang berhimpun, mendekat yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ini kena huraian sikitlah. Mana hak jauh, dekat. Rahmat Allah Ta'ala jauh, tapi dengan kita zikir dia dekat. Bala jauh, dekat, tapi dengan kita zikir dia jadi jauh. Itu dia panggil, dia perlu kepada penjelasan. Yang penting kita nak baca je sekali ni. Nak dengar dulu sekali lalu. 60 kelebihan zikir ini. Yang ke-38, zikir akan menyedarkan hati yang lupa daripada kelalaiannya. Dengan berzikir, dia akan sedarkan hati. Yang ke-39, zikir akan membuahkan al-ma'arif, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-40, orang yang berzikir hampir dengan orang yang disebutnya. Kita berzikir ni kita sebut apa? Sebut apa? Sebut Allah, memuji Allah, maka orang itu hampir dengan Allah. 41, zikir dibandingkan dengan berperang fi sabilillah. Yang ke-42, zikir menjadi kepala kepada syukurnya seorang hamba kepada Allah. Bila kita syukur, kita terima kasih. Bila terima kasih, kita banyak menyebut nama Allah. 43, orang yang paling mulia sekali di atas Allah SWT dari kalangan orang mukmin, iaitulah orang yang lidahnya sentiasa basah dengan menyebut nama Allah. 44, hati manusia ini keras, tidak dapat melembutkan dia kecuali dengan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala.
seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi." Orang ini mengadu pada Hasan Basri, "Tuan Syekh, saya mengadu pada Tok Syekh, hati saya keras. Macam mana nak ubat?" Syekh kata apa? Qala azibhu bizikri. Syekh kata, lembutkan dia dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisatu wal arba'ah, yang 45, zikir menjadi penawar bagi hati dan ubat pada hati. Lupa atau pelalai menjadi penyakit kepada hati. Yang ke-46, zikir merupakan af'al kepada mualatullah. Kita ni cintai mengikut Allah Subhanahu wa taala. 47, tidak ada perkara yang boleh menarik nikmat Allah Ta'ala, menolak kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti zikir. Yang ke-48, orang yang berzikir membawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa, memberi rahmat padanya, dan para malaikat berselawat ke atasnya. Yang ke-49, sesiapa yang ingin duduk dalam taman syurga, makanlah dia duduk dalam majlis-majlis zikir. Yang ke-50, majlis-majlis zikir merupakan majlis malaikat. Tidak ada dalam majlis dalam dunia ini bagi malaikat kecuali dalam majlis yang disebut dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada malaikat dengan orang-orang yang berzikir. Yang ke-52, semua amalan, sembahyang, puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i, lontar, bersyukur, innama syuri'at iqamah li zikrillah. Semua amalan-amalan disyariatkan, diperundangkan hanya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata itulah apabila ditanya Ibnu Abbas, ayul amal afdal, manakah amalan yang paling afdal? Qala zikrullah akbar, menyebut nama Allah yang agung. Yang ke-53, seafdal orang yang beramal iaitulah orang yang banyak berzikir. Manakala orang ini puasa, dia berzikir, orang ini afdal. Orang ini puasa tapi tak zikir, kurang. Orang haji yang afdal, orang yang banyak berzikir. Yang ke-54, sentiasa berzikir ini menggantikan kita daripada banyak amal-amal sunat yang lain. Yang ke-55, zikrullah ta'ala di antara sebab yang terbesar membantu seorang itu taat pada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-56, dengan berzikir pada Allah Ta'ala, yusahhilus sa'bah, menyenangkan yang susah. Wa yuyassirul asir, memudahkan yang payah, meringankan yang berat. Itu kelebihan yang ke-46, 47. Zikrullah Azza wa Jalla menghilangkan daripada hati perkara-perkara yang kita takut. Dia mempunyai kesan yang cukup besar. Seorang itu akan merasai keamanan dan ketenangan. Yang ke-58, zikir menjadikan seorang yang berzikir itu kuat. Sama ada kuat dari sudut ingatannya dan sebagainya. Sebagaimana cerita Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan isterinya Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami isteri ini sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan Fatimatun bab'atun minni. Fatimah itu dari perut. Bila dia orang ni, suami isteri ni pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tengok tangan anak dia. Kerai dah tangan ni. Butir dah tangan. Duk kisah gandum nak buat makanan untuk suami, nak makan sendiri susah. Boleh ke tidak? Kalau ada nanti tawanan-tawanan perang, bagilah pada anak dia seorang hamba. Sedap juga minta dah. Fatimah mari mengadu pada ayah dia, tangan dia sakit dah.
Kera dah tangan dia. Duduk kisah gandum untuk buat makannya. Nabi SAW tak jawab. Tak jawab. Nak bagi ke tak bagi, tak kata apa. Tiba-tiba satu malam, Nabi pergi rumah Fatimah anak dia. Tak jauh rumah dia. Rumah Rasulullah ni, kubur dia sekarang ni. Rumah dia. Rumah Fatimah tu belakang rumah dia je. Pusing belakang. Dia pergi rumah Fatimah dengan Ali. Dia kata apa? Dia kata, wahai Ananda. Dua orang ni, Ali dengan Fatimah. Apabila kamu ambil tempat tidur, bila nak tidur nanti, kamu baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah apa? 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Jadi berapa kali? 100. Nabi kata apa? Khairul lakuma min khadim. Lebih baik bagi kamu berdua daripada aku bagi seorang hamba. Jadi kata ulama di sini, bila dia orang baca ni, Fatimah kata dia merasa dia ada kekuatan. Jadi itulah ulama mengatakan yang ke-58 ini zikir akan beri kuat kepada kita. Itu kita ulang tadi, tak payah kali tahu kat Ali, tak payah kaji Fatimah. Pada dengan anak tidur baca 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. Baca ke tak baca kita? Alhamdulillah kalau baca. Tak baca, malam ni kena start baca. Yang ke-59, amal-amal, kerja-kerja untuk akhirat ni semuanya duduk dalam perlombaan. Siapa dia banyak, orang itu hebat. Orang itu hebat. Orang yang banyak berzikir ini termasuk di kalangan orang yang duduk di barisan depan dalam perlombaan ini. Yang ke-60, orang yang banyak berzikir amanun minan nifaq, dan mendapat keamanan daripada sifat munafik. Ini besar lebih hadir. Kenapa? Karena orang munafik dia tak banyak sebut nama Tuhan. Qala Allah Ta'ala fil munafiqin, Allah Ta'ala dah cerita orang munafikin, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit sahaja. Maka orang nak siapa nak melepaskan diri daripada sifat munafik, banyak berzikir kepada Allah. Wa qala Ka'ab, siapa dia banyak zikir Allah, bari aminan nifaq, orang ni selamat daripada sifat-sifat munafik. Itulah di antara 60 perkara kelebihan zikir, faedah zikir. Faedah zikirnya ada berapa perkara? 60 perkara yang kita baca secara ringkas. Kemudian kita berpindah pula kepada tajuk yang kedua, iaitu tentang adab-adab zikir dan doa. Zikir dengan doa ni ada adab pula. Jadi catat, tulis betul-betul. Zikir dengan doa ni kita dah sebut dah. Dalam mukaddimah dia, zikir ibarat apa ni? Senjata yang tajam. Tetapi kesan dia tak akan jadi kesan zikir ni kecuali orang yang menggunakannya ada kekuatan. Jadi kalau kita beli pagar, kita dah takut dia. Kita yang mengaku, tak jadi. Jadi itu naknya bahawa orang berzikir ni, orang yang berzikir jadi kuat jiwa yang Allah SWT, barulah zikir itu tak ada taksir, ada kesannya. Di antara adab-adab berdoa, yang pertama, hendaklah kita tahu, kita mengetahui sirah para nabi dan rasul-rasul, orang-orang yang saleh, apabila mereka ingin memohon hajat pada Allah SWT, mereka memulai dengan memuji Allah SWT. Sebab itulah kita bila nak doa, kita kena kata Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, barulah kita minta Allahumma ufili. Doa, puji Tuhan dulu. Mana cerita dia? Cerita dia apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS. Apabila dia nak bermunajat kepada Allah SWT, nak minta perkara ni, dia minta dengan muji Allah. Sebagaimana kita sebut dalam Quran, cuba kita lihat surah Asy-Syu'ara ayat 78 hingga 82. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Tuhan yang menjadikan aku, dia bagi hidayah kepada aku.
Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia bagi aku makan, dia bagi aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang sembuh. Wallazi yumituni thumma yuhyin. Allah yang mengatikan aku dan menghidupkan. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Tuhan yang aku sangat tamak untuk mendapat keampunannya daripada kesalahan-kesalahan pada hari kiamat. Berapa perkara Nabi Ibrahim puji Tuhan? 5 perkara. 5 ayat dia puji, barulah dia minta, Rabbi habli hukman wa alhaqni bis salihin. Ya Allah, bagilah kepada aku ni hikmah dan masuk aku di kalangan orang yang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannah. Barulah dia minta ayat-ayat ni panjang kita. Jadi itu di antara adab bila kita nak minta, hendaklah kita puji Allah Subhanahu Wa Taala dulu, barulah kita minta. Adab yang kedua, kita minta doa kita tu mukhlisan, mesti dengan ikhlas, dalam keadaan penuh semangat, dalam keadaan penuh kehinaan dan khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, minta dengan bersungguh-sungguh. Jangan duk main-main. Macam mana? Kalau kita minta, ya Allah, bagilah rezeki pada aku. Kalau tak beri pun tak apa. Jangan, itu dia panggil main. Minta. Ini kita pergi dengan orang, tak apa. Hamba minta derma. Kalau tak bagi, alhamdulillah, tak beri pun tak apa. Itu dengan orang. Dengan Tuhan lah. Dengan Allah SWT, jangan kata, in syi'ta a'taitani la. Nabi larang. Minta, ya Allah, bagi pada aku. Minta, dia panggil azam. Minta permintaan yang kuat. Yang keempat, naklah meletakkan pengharapan yang tinggi kepada Tuhan. Maknanya bila kita minta harapan. Ini ramai orang bertanya soalan, kenapa Ustaz? Saya ni minta lama dah. Apa hari ini pun tak dapat-dapat lagi. Jangan putus harap, jangan putus asa. Kerana dia akan satu masa nanti, dia akan sampai masa yang dia nak bagi. Yang kelima, adab yang kelima adalah kita minta untuk diri kita dan juga untuk orang-orang mukmin yang lain. Allahumma ufil wali walidayya walil mu'minin. Minta ampun pada aku, dua bapa aku dan orang ramai, orang Islam yang lain. Yang keenam, minta permulaannya kita minta dengan tauhid. Minta perkara yang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana doa Zunnun, "Fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Jadi minta. Yang ketujuh, adab yang ketujuh, minta secara perlahan, sembunyi. Jangan kita memperdengarkan kecuali sekadar didengari oleh kita saja. Adab yang ke-8, apabila kamu minta dengan Allah Ta'ala pada sesuatu perkara, adalah kita minta dengan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita nampak angkuh. Sebab itulah kita suka selalu tegur. Kalau ada waktu anak-anak kita nak puasa ni, banyak sekolah-sekolah dia tulis sembahyang hajat perdana. Jadi tajuk tu nampak grand. Sembahyang hajat perdana. Perdana-perdana ni orang hebat. Menteri perdana. Kereta perdana. Mana perdana ni? Benda yang tayangan perdana. Jadi kita panggil sembahyang hajat perdana macam satu majlis yang berat. Kita kena buat sembahyang hajat orang-orang yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Mungkinlah itu satu istilah ya lah. Di antara adab yang ke-9, hendaklah orang yang berzikir itu dalam keadaan yang sifat yang baik. Kalau dia duduk, adab muka dia ke arah kiblat. Duduk dalam keadaan khusyuk, tenang, menundukkan kepala. Itu di antara adab. Kalau tak paling lagi itu pun tak apa. Tapi adab dia. Yang ke-10, al-ilhahu fid du'a. Merintih, merayu dalam doa itu. Ya Allah, aku sangat berhajat, berilah. Jadi kita minta, jangan malu. Dengan Tuhan boleh, dengan manusia boleh kita malu. Contohnya, cerita Nabi SAW duduk dekat Kaabah, sedang sembahyang di Kaabah. Abu Jahal dengan geng-geng dia duduk di tepi Kaabah juga. Dia pun cabar. Dia kata siapa nak pergi ambil perut lembu, perut unta, dia letak atas kepala Muhammad tu dekat Kaabah.
Marilah orang, salah satu daripada orang yang paling jahat di kalangan mereka, ambil, letak atas kepala Nabi SAW, letak atas belakang Nabi. Kata dia Abdullah Mas'ud, aku tengok, tapi nak pergi tak boleh, nak pergi ambil tak boleh. Sebab ni bawa kedai saja duduk sini, Abu Jahal. Abu Jahal ni bukan sebarang orang. Bukan sepamak repit macam kita ni. Kedai lagi. Dia kata apa? Sehingga mari Fatimah. Anak dia Fatimah mari, dia tengok, ya Allah bapakku. Anak dia tak ira ke? Abu Jahal, dia pergi tarik keluar dari, buat daripada kepala ayah dia. Apabila Nabi kita bangkit, angkat kepala dia, Nabi kita berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, 3 kali ulang. Itu mana ilhah. Ilhah itu mana kalau minta, kita ulang sampai 3 kali. Ya Allah berikanlah. Jangan duduk. Minta sungguh-sungguh. Nabi kata, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Apa maksudnya? Ya Allah, mubalahlah perbuatan Quraisy ni. Yang jahat letak untuk atas kepala. Bila Quraisy dengar Nabi kita sebut nama lagu ni, semuanya takut sebentar. Dia tahu sangat Nabi betul. Kemudian Nabi SAW sebut nama seorang-seorang. Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Engkau ambillah kes ni kepada Abu Jahal. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'id. Ada seorang lagi kata Ibnu Sa'ad, aku tak ingat. Kata Ibnu Mas'ud, fawallazi nafsi biyadihi. Aku bersumpah dengan Allah Ta'ala. Laqad ra'aitu. Aku tengok orang yang Nabi kita sebut nama dia dekat Kaabah ini, semuanya telah dicampak oleh Rasulullah dalam telaga buruk di Badar. Maknanya mati dalam peperangan Badar. Tak lama pada itu, bila dia pergi Badar, Abu Jahal, semua kena bunuh. Nabi kita ambil, kita dalam telaga buruk di Badar. Khalid. Itu dia panggil doa. Biar kita doa, ilhah, minta betul-betul. Yang ke-11, di antara adanya raf'ul yadaini wa istiqbalil qiblah. Bila kita nak doa, kita balik ke arah kiblat, angkat tangan. Jadi angkat tangan ini banyak hadis-hadis yang Nabi kita angkat tangan dia. Imam Suyuti dalam kitab dia Fadlul Wi'a fi raf'il yadaini fi du'a. Nama kitab Fadlul Wi'a fi raf'il yadaini fi du'a. Dia telah kumpul 80 hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam angkat tangan sewaktu berdoa. Yang ke-12 adalah tempat kita berzikir sunyi dan bersih. Kalau boleh tempat kita doa tu dia senyap. Yang ke-13 hendaklah mulut orang yang berdoa itu, orang yang berzikir nazif, mulutnya bersih. Sebelum kita berdoa, berzikir tu, gosok gigi dulu, bersiwak dulu. Jangan tak okok dulu, lepas tu pergi doa. Ni agak lambat lagi lah nak terima ni. Di antara adab zikir lagi, zikir ini sunat kita buat di semua tempat kecuali beberapa tempat yang disebut. Contohnya, sewaktu orang duduk dalam bilik air, jangan duduk zikir situ. Dalam keadaan bersama dengan isterinya, waktu imam duduk khutbah, waktu qiyam dalam sembahyang. Waktu itu waktu baca Quran, bukan waktu zikir. Dan lain lagi adab yang ke-15. Kalau kita tengah berdoa, tengah berzikir, tengah duduk zikir, ada orang bagi salam, apa nak buat? Jawab dianya, kita jawab salam dan kita sambung zikir, kita tak salah. Ada setengah orang ni tak boleh. Kalau dia tengah zikir, kalau kita pergi salah, dia marah. Kita kena dah. Adalah orang-orang biasa kita duduk di Madinah, di masjid Nabi contohnya, orang-orang mari orang Jumaat haji, dia duduk zikir, faham? Kita nak tanya khabar, mari mana contohnya. Dia kata, kau sudah lah, aku dah berzikir daripada lepas maghrib, ni kamu ganggu. Rusak dia punya zikir, atau apa pula rusaknya, sambung je lah, tak rusak. Itu dia panggil, ada peraturan-peraturan. Zikir-zikir biasanya ni yang diambil daripada guru-guru mereka, tak boleh cakap. Kalau orang bersin, dia kata Alhamdulillah, kita boleh jawab, Ya Yarhamukallah, kemudian kita sambung zikir. Demikianlah keadaannya. Itu di antara 15 perkara adab zikir. Kalau kita nak tengok adab dia banyak lagi. Nak tengok adab zikir, banyak lagi. Kita ambil setakat itu dulu. Kemudian kita tengok di antara tempat-tempat yang mustajab doa. Di mana tempat mustajab? Waktu mustajab doa ni di waktu mana? Yang pertama sekali, mustajab doa ni waktu 1/3 akhir malam.
Mana malam kita berapa jam? 12 jam. 1/3 yang terakhir. Contohnya malam masuk pukul apa? Pukul 7 malam. 7 campur 4 berapa? 11. 11 campur 4? Berapa? 15. 15 tu, kalau kira pukul, jadi pukul apa? Pukul 2. Pukul 3. Pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi tu dia kira waktu yang pentingnya kita bagi. Malam tu banyak mana ada. Kalau kira je, payah. Sebab waktu dia kesal. Kita sini mungkin tak terasa sampai. Tapi kalau lagi Arab, memang terasa. Musim panas, subuh pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi subuh dah. Itu di Mekah. Kalau kita pergi sebelah atas ni, di Zahran, Tamam tu, pukul 3.30 orang dah subuh. Ya Allah, tak ada tidur lagi subuh dah. Jadi yang penting kita kena nak, dia nak waktu yang paling mustajab, iaitulah di antaranya, waktu 1/3 akhir malam. Iyalah, malam apa je, bagi yang terakhir. Karena pada waktu itu, Allah SWT, sebagaimana sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Allah SWT akan turun ke langit dunia pada waktu itu, ketika tinggal lagi 1/3 malam, dan Allah berfirman, Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa dia ada doa waktu ini, aku akan terima doa. Siapa dia minta, aku akan beri pada waktu itu. Jadi, yang ke tempat, waktu yang kedua, waktu dalam sujud. Kata Nabi SAW, wa amma sujud fajtahidu fihi bid-du'a. Waktu sujud adalah kamu banyak berdoa. Fa innahu qaminun an yustajaba lakum. Inilah tempat yang diharap sangat kamu diterima doa kamu. Jadi kalau kita nak doa, kita ingat waktu kita sujud, baca doa dalam. Yang ketiga, ada satu ketika, satu saat yang mustajab doa pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada satu masa yang mustajab doa. Kata di Nabi SAW, siapa dia doa pada waktu itu, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Jadi ulama-ulama cari, di mana ke tempat dia? Ada yang mengatakan sewaktu azan maya Jumaat. Ada mengatakan sewaktu imam naik mimbar. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan selepas asar. Yang paling ramai ulama mengatakan pendapat yang kuat, akhiru sa'atin nahar, iaitulah waktu terakhir sebelum maghrib. Itulah di antara waktu mustajab pada hari Jumaat. Jadi kalau kita nak aktiviti pun, petang Jumaat tu, kosongkanlah. Kosongkan. Sebelum maghrib tu, kita bermunajat kepada Allah SWT. Itulah waktu yang diharapkan kita mendapat di mustajab doa. Di antara tempat mustajab doa lagi, iaitulah tempat selepas sembahyang fardu. Lepas sembahyang fardu, itu di antara tempat yang mustajab doa. Jadi kita doa, dia tak syarat doa ramai-ramai. Seimeh tak doa, kita tak doa apa. Sebab seimeh dia baca doa dia. Kita ada doa kita nak minta. Kadang-kadang tak pelaga lain. Dia minta benda lain, kita minta benda lain. Jadi kita doa sendiri untuk kita. Jadi itu di antara tempat dia. Jadi bila sebut tentang lepas lepas sembahyang, berdoa. Cuma mungkin ada timbul persoalan. Timbul soalan sikit. Dia kata, lepas maya ni, kita nak bangun maya sunat selalu ke nak berdoa tu? Zikir. Biasanya, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, macam orang Bangladesh. Orang Pakistan tu, dia mazhab Hanafi. Rasmi negeri dia. Dia pun ngaji tu daripada kecil. Dia orang ni, kalaulah lepas sembahyang yang ada semaya sunat. Kalau semaya asal lepas subuh, maka dia akan bangun semaya sunat dulu, baru dia zikir. Jadi kita nak kata dia salah tak? Macam mana? Dalam kitab mazhab Hanafi, dia sebut sunat bangun sembahyang sunat pada waktu yang ada sembahyang sunat. Lepas zuhur, lepas maghrib, lepas isyak, dan kecuali sekadar duduk baca astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya jalalul ikram. Dekat tu. Mana dalil dia? Dalil dia hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallam lam yaq'ud illa miqdar ma yaqulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, apabila dia bagi salam semaya, dia tak duduk tempat semaya dia kecuali sekadar dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Itu dalil dia. Dalil mazhab Hanafi yang berpegang kepada ini, pasal itulah orang dia, bila lepas maya dia astagfirullah 3 kali, dia bangun sekali. Jadi kalau dia bangun sahabat-sahabat kita, jangan duduk pertikal. Waktu dia belajar, itulah dalil dia, dalil Sahih Muslim. Walau macam mana pun, kata ulama, dalil ini bukan menunjukkan Nabi buat sentiasa, kadang-kadang. Jadi, banyak lagi dalil-dalil lain, Nabi kita duduk di tempat sembahyang dia, termasuklah apa yang kita sebut dalam zikir lepas sembahyang itu, bahawa kalau sembahyang maghrib, kita kena baca la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali sebelum bergerak, sebelum tukar kaki. 10 kali sebelum kaki tukar. Jadi lepas pada itu kalau nak bangun sembahyang sunat pun duduk dulu. Jadi itu dia antara persoalan yang setengah-setengah ni masyarakat kita tanya persoalan ini. Tempat yang kelima yang mustajab doa iaitu di antara azan dengan qamat. Lepas sembahyang sunat doa situ. Yang keenam di antara tempat yang mustajab doa iaitulah waktu bertemu dengan musuh. Tengah duduk berlawan dengan musuh, doa saja. Yang ketujuh, Lailatul Qadar. Yang ke-8, doa pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Doa orang yang dizalimi sehingga terangkat kezaliman daripada dia. Yang ke-9, doa di sebalik tabir. Macam mana doa di sebalik tabir? Mana kita doa kepada sahabat-sahabat kita yang hidup jauh. Adik-adik kita tahu duduk mana. Kita doa, Allah selamatkanlah aku dan adik-adik. Itu dia panggil doa Zahrul Ghaib. Doa di belakang. Bukan doa sekali, kita doa kepada orang lain. Anak kita, adik-adik kita, keluarga kita duduk jauh-jauh, kita doa untuk mereka. Itu dia panggil doa yang 9 perkara tempat yang diharapkan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tempat-tempat yang tidak mustajab doa, apa ni orang yang tidak mustajab doa dia, iaitulah orang yang makan makanan yang tidak halal. Ini memakai pakaian yang tidak halal, ini tempat yang tidak mustajab. Yang ke perbahasan yang seterusnya itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada nak segera balasan atas dunia. Ini ada silap faham. Setengah masyarakat dia kata kalau aku bersalah, hukumlah aku sekarang. Jangan cakap lagi. Nabi kita larang. Kita cakap dengan orang tak apa. Kalau saya salah, hukumlah saya. Okay. Dengan Allah SWT jangan cakap. Kalau aku salah ya Rabbi, maafkan. Itu sepatutnya. Kata Anas radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW pergi melawat seorang sakit. Nabi kita pergi melawat dia. Orang ni dah kurus kering. Seperti anak ayah cabut budu habis dah. Kau kekek dah. Kau kekek Allah kata. Jadi Nabi tanya, wahai sahabat yang kurus kering ni, apa sebab kamu jadi macam ni? Pernahkah kamu berdoa? Minta apa-apa dengan Tuhan? Dia kata, ya. Saya berdoa, ya Allah, sekiranya saya berdosa, maka hukumlah saya atas dunia ni. Jatuhkan bala selalu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah jatuhkan, timpakan bala atas dia. Sakit, kurus kering macam anak ayah cabut bulu habis ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita dengar, Nabi kata, subhanallah, la tutiquhu wa la tastati'. Nabi kata, kenapa kamu berdoa macam ni? Kamu tak mampu menghadapinya. Berat. Hukuman Tuhan kalau dia turun berat. Nabi kata, afala qulta. Kenapa kamu tak kata, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang patut. Jadi, kalau kita berdoa, jangan tunjuk hebat kita. Ya Allah, kalau aku bersalah, denda, hukum atas dunia. Jangan. Kalau tu waktu berbala, kita berat. Kita tak mampu. Nabi kata, la tuti'. La tastati', kamu tak mampu menghadapi bala Allah SWT. Minta rahmat dengan Allah Ta'ala, minta keampunan daripada Allah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam larang daripada melampau dalam berdoa. Melampau macam mana? Minta pelik-pelik. Dia kata apa dia kata ni? Contohnya, Abdullah bin Mughaffal, dia dengan anak dia doa. Anak dia kata apa? Ya Allah, berilah kepada aku sebuah istana yang putih di sebelah kanan syurga. Kalau aku masuk, jadi nak istana dari surga bergoyak pula. Berapa tikak, berapa pintu. Allah, atak daripada berapa dia, ekor apa putih. Dia ni, dia panggil melampau dalam doa. Kita minta kebaikan, ya Allah, berilah aku surga. Tu yang pandal nak berilah ke mana. Surga tu bagi comel, tak payah duk goyak. Nak berapa tikak, berapa jenis. Jadi cerita ni pun ada juga. Waktu kita duduk belajar, ada orang mari Mekah, bawa fire siap. Kata fire apa ni?
Dia kata, baik, pesan ya kawan-kawan. Ya Allah, doa pada saya, biar boleh BMW pada 5 siri. Oh, kata ada juga belah ni. Kalau baca kelebihan itu tengok akhirat sudah. Jadi itu di antara perkara yang Nabi kita larang daripada berdoa. Yang pertama, jangan doa minta ukubah dari dunia. Jangan melampau dalam doa. Dan juga jangan doa ke atas diri sendiri, ke anak-anak, jangan. Oh, celaka budak, jangan. Jangan salah kata pada anak, celaka budak. Mungkin kalau kata Nabi SAW, kalau begitu langit terbuka masa tu, habis anak kita celaka. Kalau apa? Saya kat maya ajak minai tawar, kali tak jadi apa? Kok dia sendiri doa pada anak dia? Perkara yang tersebut. Yang seterusnya Nabi kita larang daripada berdoa untuk nak mati. Bila orang ni susah, mati. Balik. Jadi kalau kita nak juga, kita doa macam mana? Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan. Ya Allah, kalau hidup tu baik bagi aku, hidupkan aku. Kalau mati lebih baik, maka mati. Jadi minta biar Tuhan pilih. Jangan kata, aku ni sakit, ya Rabbi mati lalu. Jangan. Itu yang panggil tak sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah Ta'ala kita akan masuk dalam kitab kita pada perbincangan yang seterusnya dalam bab kelebihan zikir. Yang ini adab zikir dan faedah zikir baru. Kelebihan zikirnya kena sekali lagi baru sapa. InsyaAllah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.